Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini. Marilah sama-sama kita bersama dengan majlis pengajian perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala yang masyhur di kalangan orang Islam, iaitu Matn Tahawi, Aqidatut Tahawiyah, akidah yang dituliskan oleh Imam At-Tahawi, tetapi tak dinamakan Firqatut Tahawiyah, tak dinamakan kumpulan Tahawiyah, tak. Kerana akidah Ahli Sunnati wal Jamaah ni ia tak ada terhenti di atas orang mana-mana. Walaupun orang yang tulis tu adalah orang tu orang ning, tetapi tak nisbah kepada diri. Ada pun arbab yang lain daripada jalan yang lain daripada Sunniyin, dia akan nisbah mereka itu kepada Mu'tazilah, pada Murji'ah, pada Qadariyah dan sebagainya. Itu adalah perbezaan di antara kita dengan kumpulan-kumpulan yang tak sebatasan dengan kita. Pada malam ni Imam At-Tahawi nak kemukakan kepada kita, setelah daripada dia duk cara mari panjang tentang masalah cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam ni dia nak mula cara tentang kalimah syahadah hak satu lagi, iaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hak kita dak mengucap dua kalimah syahadah tu lah. Tu. Ya bahasa dia kita ni nak bercara, kita kena bercara ha Tuhan dulu. Amal dia nak bercara ha Nabi. Ya lagu itulah cara susun ni alim ulama kita yang dia itu mengajar dan tunjuk kepada kita.
Jadi Imam At-Tahawi kata pada fakrah yang ke-41 tu, dia kata kan, dia kata qala rahimahullahu ta'ala, dan berkata oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, dia kata wa anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyyuhul mujtaba wa rasuluhul murtada. Ini perkataan Imam At-Tahawi, masuk molek dengan sifat dia dan sajuk perkataan dia. Cara lagu ni lah kita sebagai pelajar ni kena duk mengaji ambil cara nak kecek jadi ada tempat mula, ada tempat sudah. Nah, cara kalimah kita nak guna, hak depan lagu mana, hak tengah lagu mana, hak akhir lagu mana. Ini apa panggil kata ilmu al-badi'. Ilmu al-badi' yang dia mau duk sebut dalam ilmu balaghah tu ni dah ni. Cara nak sajakkan kalimah. Kalau bahasa Sia cara nak kelongcong kamput. Makna kata kecek tu jadi ada bunga. Barulah orang tu dinamakan orang yang sapa maqam, boleh nak mengajakkan, boleh nak buat kerja agama. Ni ikut kecek pun tak tahu kata nak mula hak mana, di tengah di paloika hak mana kod sip cara kod dah gitu. Nak mengajar kitab Tuhan, nak mengajar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak layak, tak sepatut. Nah, tak layak, tak sepatut. Sebab itu cara kita nak ambil ilmu daripada alim ulama kita ataupun pendakwah ataupun guru kita, pasti juga kita kena ambil yang ada kebolehan sungguh. Hak lepas sungguh. Makna kata dia itu betul sungguh dengan ajaran, betul sungguh dengan cara-cara yang diberjalankan. Bukan ikut dia nampak kata pandap kecek sikit ke jola belaka, ulama belaka. Nah, siapa kada tukar sing dengan sing pun ulama juga. Nah, tukar di antara sebut teh huruf pun tak kena, ulama juga. Hadis tak tahu hak mana palaika, ulama juga. Tak boleh buatlah tu. Nah, kita ni kena susung habis cakap pada dia, tulis dia, yang nak kepada semua setiap. Tu. Kamar dia aku pula daripada ulama-ulama hak bukanya jamiah-jamiah tadi itu, hak dunia Islam tu terima, lagu tu lah dinamakan orang yang tahu sungguh. Kalau tidak, jangan kita gaduh. Walaupun bercakap pandai sampai ke langit pun, jangan gaduh. Nampak tu tak? Takutnya nyegi kok lain. Masa kita duduk ni, qillatul ulama kathirun minal qurra. Masa kita duduk ni, banyak orang yang pandai bercakap sebab boleh baca belaka. Tengok dalam Facebook sikit, boleh dah. Tengok dalam ni pesen kopi tu ramai. Biasanya hak pakai kopi tu banyak. Tetapi hak ulama sungguh, hak sungguh tu jarang zaman kita. Ini perkataan zaman nun lagi, zaman tabi'in nun lagi. Pas zaman kita, kita kena ukur lah. Tapi jangan kata kok orang. Kita sebagai orang sunnah, jangan duk kata kok orang. Ambil sifat, fa khalas. Ambil sifat, pandai ukur, pandai timbang, sudah. Nak pergi kata orang tu, kata orang ni tak sah. Malaikat, orang i'tada di atas kita. Kita kena menyata. فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Tak apa? Nah, tu cara lagu tu. Kemudian mari kita tengok, ia kata, Imam kata, dan sesungguhnya, sungguh gapo nak ayat? Kita ayat dah ataf di mana pada mana? Pada perjumpaan kita hak telah lepas tu. Kita ukurlah situ. Kita nak terjemah pula sekali lalu. Dan sesungguhnya Muhammad. Muhammad tu nama bagi Nabi kita lah. Alaihi salatu wassalam. Nama ni lah yang kita itu menyaksi. Nama Nabi ada berapa nama semua? Ada berapa Muhammad nama Nabi adanya na? Ada banyak. Berapa tahdid adanya na nama Nabi? Iaitu nama Nabi semua ada 5 sebagaimana datang pada hadis yang sahih.
Nanti kita sebutlah. Nanti kita sebut. Jadi nama hak kemocok, apa yang kata nama Nabi hak besar sekali, hak kemocok sekali, iaitu Muhammad. Iaitu apa? Muhammad. Tu. Dan sesungguhnya Muhammad, Imam At-Tahawi sebut dengan Muhammad selalu dah. Tak ada datang dengan Sayyidana ke Nabiyana ke Rasulana ke tak. Pakai sebut nama batal tuai. Sebut nama bagi tuai lalu dah. Apa panggil alam ala syakhs. Sebut nama tuai. Tak ada gapo sebut sini. Masalah hak Nabi hak Tuhan larang tu, la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'dah. Hak tu masalah panggil. Hey Muhammad, ni tak layak, tak boleh. Ada apa sebut untuk kita nak mengenal, nak ta'rifkan, ni lain, bab lain. Nampak tu tak? Kita kena bagi bab kita tahu juga pintu mana kita nak masuk. Pintu orang masuk, ya masuk. Pintu orang tubik, ya tubik. Sama-sama pintu belakang. Tak gitu? Dan sesungguhnya Muhammad, iaitu kena pada Nabi lah. Kena pada nama panggil bagi tubuh batin Nabi kita Muhammad SAW. Kita kena mengaji juga oleh sunnah kita ni. Ulama kita luar negara tu, ulama Arab tu. Ulama Pakistan apa baik, India apa baik, ulama tokoh-tokoh sunnah tu, dia ambil penting dengan syama'il Muhammadiyah. Tu makna kata tubuh batin Nabi tu, sifat Nabi tu, sifat diri Nabi tu, lagu mana. Kita kena mengaji juga ke sunnah. Jangan buat lepas orang hak lain saja. Tak boleh, kita kena mengaji we tahu juga. Hak yang tulis tadi tu tokoh ulama sunnah hak tulis. Imam Muhammad apa nama Abu Surah, iaitu Imam Muhammad bin Surah At-Tirmizi, tuai Sunan At-Tirmizi tu. Jadi kita kena mengaji. Tempat kita ni kena mengaji. Terutama pelajar-pelajar ni kena sungguh. Hak nak jadi guru pula tu, hak nak jadi kaki depan pula tu, kena mengaji sungguh, kena we tahu. Jangan duk wak tak tahu wak belakang. Kita kena tahu tujuan kata kita ni nak bawa gapo, daerah mana kita nak akak. Sebab tu apabila kita tahu daerah mana kita nak akak, kita kena rasa siapa yang kena sang tu kena asahkan diri jadi orang hak reti pandai sungguh. Barulah ya akak daerah tadi tak malu ke orang. Jadi tak malu ke orang, tak halah ke orang. Gi di negara luar daripada negara kita ni pun orang pakat terima pakat aku. Hak naklah tu. Tu caranya, cara kita nak terbiah, nak akakkan diri kita. Cuma kena ada pimpin ni, kena ada tunjuk kena ada orang pimpin kita. Tak usah buat pandai lah. Kita ni cerak tak pandai. Kita tak pandai, tak usah buat pandai. Jangan kita jadi orang pesing kata tak pandai, buat pandai. Jangan. Rugi masa, ruginya tenaga, ruginya omong. Tak pandai, buat pandai ni rugi. Pasal saya panggil katun. Zalika huwal khusranul mubin. Makna kata, dimakian itu perbuatan adalah kerugian yang terang dan nyata. Terang sungguh. Dia tak khabar orang kita ni. Baik. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu abduhu. Ni wajib kita kena beriman ni. Abduhu, hamba Tuhan. Imam At-Tahawi wa'ri di sini nak royak kata Nabi Muhammad sendiri pun hamba Tuhan. Maqam ubudiyah sini. Makna kata Nabi Muhammad ni tak boleh kita nak buat memperdewakan dia, nak buat pertuhankan dia. Tak boleh. Nabi Muhammad adalah hamba Tuhan. Nabi Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba hak mana? Al-Mustafa, yang kena pilih. Allah Ta'ala yang pilih Nabi kita daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam jadi rasul, jadi Nabi akhir zaman. Bukan daripada orang tu orang ni pilih. Tak. Allah Ta'ala sendiri yang memilih, yang menentu, yang ambil letaknya Nabi
jadinya khataman nabiyyin. Tak boleh nak pergi buat pandai-pandai dah lah. Apabila kita tahu sining, tak usah kita buat pandai-pandai. Ha? Sebab tu orang Sia dia katakan no, keng arai ko keng dai, daya keng bun wat sana. Tewah gapo tewah boleh. Tetapi jadi tewah maruah orang tak boleh. Nak sik orang nak tewah tak boleh. Orang ni tu hawi fasih dia. Mung tak sawat kan no? Nah, orang ni tu hawi bijak dia. Tak sawat kan no? Orang ni tu hawi lebih ke dia. Tak sawat kan no? Lebih. Ni pegangnya kita. Nah, ni pegangnya kita. Baik. Kita ambil satu-satu. Apakah huraiya alim ulama kita? Huraiya alim ulama kita ni Nabi kita ni sekurang-kurang kita kena tahu nama dia, nama ayah dia, nama toknya dia, tokki dia. Kena tahu sekurang-kurang 5. Nah, sekurang-kurang kena 5. Kita kena tanya diri kita ni. Nabi kita nama gapo? Nama Muhammad. Bin gapo? Bin Abdullah. Abdullah tu anak siapa? Anak Abdul Muttalib. Muttalib tu anak siapa? Anak Hashim. Hashim anak dia. Anak Abdul Manaf Al-Qurashi. Sekadar tu. Ulama kata memadai dah. Kita tu ke awam, orang awam ataupun orang mula belajar mubtadiin, ingat banyak tu tak apa dah. Kalau nak wisdom penuh, kena hafal sampai ke Nabi Ismail lah. Sampai ke sana tu lah. Dalam Syama'il orang habis. Dalam Syama'il masa saya duduk ngajar di luar negara tu, orang habis. Ambil di awal hingga akhir. Dan puak-puak anak-anak murid pun alhamdulillah suruh hafal, esok mari pakai perok selalu duduk le dada mereka. Alhamdulillah. Itulah talabatul ilm. Itulah pelajar hak sungguh. Nah, itu adalah pelajar hak sungguh. Baik. Jadi Muhammad ni adalah nama Nabi yang masyhur. Nama Nabi yang masyhur. Kerana di sana sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im. Jangan baca Mut'am. Sebab masalah nama orang kena sama'. Ambil daripada lidah guru. Dengar dia baca lagu mana. Ada nahu sorah setara mana pun, nama orang kena dengar pada guru. Kalau tak dengar, nampak tu tak? Jadi salah baca. Bishr, kita baca Bashar. Bishrun, kita baca Basharun. Salah. Nampak tak? Mut'im, kita baca Mut'am. Ataupun Mat'am. Salah. Mat'am jadi tempat buat makan ni pulaknya. Tu hak lain. Ni hak lain. Sebab tu, ini adalah sahabat. Jubair ibn Mut'im ni dia royak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Nabi kata ana Muhammadun, aku ni Muhammad. Aku ni Muhammad. Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Ana Muhammad wa ana Ahmad. Dan aku nama Ahmad. Hak tu sebut dalam surah Saf tu kan? Nama kata min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa itu basyara akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata lagi akan datang lepas pada dia ni seorang nama Ahmad. Maka nama Nabi juga. Yahudi Nasara pun tahu dengan cara jelas, tetapi dia buat muskilah. Muskilah lagu mana? Itu heroyak kata hak nak mari hak nak mari ni Ahmad, tapi hak mari ni Muhammad, hak lain-lain. Ya buat tak reti tu. Bukan dia tak reti, dia buat tak reti. Orang buat tak reti ni dia biasa tu juga. Tak nampak lain. Ngau buat tak nampak ya lain. Nampak tu tak? Supaya orang ada hal tu ke? Tak sedar ada lah dah. Sisih buat tak nampak. Ya nampak. Tu dia.
Banyak penyakit manusia kita nah, banyak penyakit terutama ahlul kitab hak zaman dulu tu. Sampai ke sekarang perangai tu dah lekat pada anak cucu. Tak ada arah. Anak cucu ni turut hak dulu nung ya juganya. Tok nenek dia nu Yahudi Nasara nu je pesing kerah pesing kata berdeki tu. Anak cucu pun gitu. Dua dah nama Nabi. Nama Ahmad, nama Muhammad, nama Ahmad. Yang ketiga nama Al-Mahi. Ish? Al-Mahi. Dengan hahluh tu. Al-Mahi. Sebab apa dinamakan Al-Mahi? Al-Mahi. Boleh tulis tak? Alladhi yamhullahu bi-al-kufr. Bi-al-kufra. Makna kata aku ni nama penyapuh. Hai menyapuh tak? Mensapuskan. Sapuh dengan aku ni akan kekufuran. Datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak sapuhkan kekufuran. Itu tiga daripada nama Nabi alaihi salatu wassalam. Nama dia belaka tu. Wa ana hashir. Al-hashiru. Hahluh juga al-hashir. Alladhi yuhsyarun nasu ala qadami. Makna kata hashir ni makna kata nama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang manusia itu akan beripung di padang mahsyar bawah kaki dia. Bawah kaki mana dah? Sama dengan dia. Tu berapa dah tu? Tu nama yang keempat bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang kelima nama Al-Aqibu. Al-Aqib. Tu nama yang kelima. Mana apa Al-Aqib? Mana penutup penyudah. Tidak ada dah Nabi lepas daripada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tak ada dah. Habis. Cukup dah. Hadis ni pun diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Terang Nabi riwayat. Ni Nabi riwayat diri sendirilah. Ada Taha, itu bukan nama Nabi. Nampak tu tak? Itu bukan nama Nabi. Walaupun setengah daripada kalangan manusia kita riwayat kata itu adalah nama Nabi juga. Tapi qaulut tahqiq, pendapat yang gagah yang disokongi oleh dalil daripada Sunnatun Nabawiyah, itu bukan daripada nama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang nak kata, ya katalah, tak apa. Sebab apa? Sebab orang nak kata, ya boleh kata. Tetapi kita nak buat pergi, kita orang mengaji belajar ni, dia duk kata supaya orang lah. Kata gapo dengan ilmu. Pergi gapo dengan ilmu. Buat gapo dengan ilmu. Ilmu yang berdasar kepada alasan. Bukan ilmu pasal masuk dalam telinga, pakar-pakar belakang tu, bukan. Asal kita tak tahu, kita pergi dengar. Aku dapat dah ilmu. Sekadar tu bukan lagi. Ia kena sah lagi. Gapo? Dengar ilmu serta alasan. Tu. Barulah orang pengen kata ilmu yang boleh kita nak buat kecek pula. Nak buat seru manusia pula. Nak buat pegangnya, nak buat amalan, nak buatnya. Sebab, tu ilmu pasal itu. Itu makna kata, kita tahu dengan cara molek. Baik. Nama seseorang, kita ngaji dah bab nama Tuhan. Nama-nama ni kita faham dulu kata perkara yang menunjuk di atas diri. Nampak tu tak? Perkara yang menunjuk di atas diri. Orang panggil gapo? A'lam. Bahasa mengaji, bahasa tok guru panggil a'lamun. Makna nama ni nak buat pecemeh tak satu perkara. Nak buat panggil lah kita kata. Nampak tu tak? Nak buat panggil. Semua tadi itu Tuhan lah yang mengajarnya asalnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Yalah tu. Tu tak? Kemudian nama tadi kalaulah nama Allah subhanahu wa ta'ala dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang panggil kata ni kita kena faham jadi molek. Nama menunjuk di atas sifat
dan muwafaqah dengan sifat. Nama Tuhan pun begitu, nama Nabi pun begitu. Balah mana? Takut tak faham. Nama Allah, nama Ar-Rahman. Nama dia tu. Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa inna rabbakumur rahman. Dan sesungguhnya Tuhan bagi kamu itu nama dia Ar-Rahman. Nama dia Ar-Rahman. Ar-Rahman orang panggil ismun ataupun a'lam. Kemudian di dalam diri, di dalam nama Al-Rahman tadi itu mempunyai mempunyai sifat. Apa makna was? Makna mempunyai rahmah dalam itu. Tuhan nama Rahman, tetapi dalam diri dia bersifat dengan bersifat dengan rahmah. Faham tu? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang panggil a'lamun wa awsaf juga. Nama Nabi dengan sifat kelakuan Nabi selarah molek. Selarah tak? Mana masuk molek. Adapun nama orang, kita kata. Seorang tu nama Abdul Karim masalah. Ataupun nama Karim dengan tidak ada alif wal lam. Karim. Karim mana apa? Makna mulia. Tapi tu berih haid. Tak pakai langsung. Ada tak dalam masyarakat? Ada. Sebab tu ulama kata, nama manusia a'lamun saja. Tidak ada awsaf. Tak pasti kata dia tadi itu nak muwafaqah pada nama. Tak. Nama Wahab. Nah, nama Wahab, Abdul Wahab, yang memberi, yang apa yang kata, yang membagikan perkara-perkara yang dihasil daripada nikmat Tuhan yang bagi. Tuai bakhir haid. Ada tak tu? Ada. Ni nak ayat kata, nama manusia tak pasti muwafaqah selarah betul dengan nama dia. Tak. Nama molek tapi sifat tak molek pun ada. Supaya kita kata seorang tu nama Muslim. Apa makna Muslim? Serah. Manakah nom serah. Mana pada hakikat dia semaya pun dak. Tu. Yalah tu. Nampak tu tak? Tak pasti. Orang kata ada juga Muslim hak perangai molek. Nah, orang hak mualazamah dengan syariah gitu dan gini. Tak apalah, tapi kita nak ayat kata di atas semua tu juga semua ke? Tak, setengah-setengah. Maka ulama kata apabila gitu kita pakai cabut lah. Mana kata nama manusia tak pasti menunjuk di atas sifat. Adapun nama Tuhan menunjuk betul molek dengan sifat dia. Nama Nabi pun betul molek dengan sifat dia. Hai lagi. Tu cara dia. Jadi nama Nabi kita nama Muhammad alaihissalatu wassalam, maka orang panggil Muhammad ni alamun wa sifatun. Alam dan sifat. Isim alam yang buat panggil dan sifat yang menunjuk dalam nama tadi itu banyak daripada sifat-sifat kemuliaan, sifat keagungan yang ada dalam di Nabi itu. Mana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak baik? Nabi tak gaduh nak marah. Nah, Nabi tak gaduh nak kata ke orang, Nabi tak taknya dene dan sebagainya daripada sifat mahamid, sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang baik tadi itu semua di diri Nabi kita cukup lengkap. Sehingga orang bukan agama kita pun pakat setuju, pakat kena belaka kepada dia. Tetapi fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Puak-puak kaum mung Tuhan Muhammad mung tak sedek berasa hatilah, ia tak ada gapo ngemung. Tetapi ia ada masalah dengan ayat hak aku suruh mung gira ayat kepada dia. Hak tu hak yang masalah. Dengan mung ia tak ada masalah apa. Peribadi mung, akhlak mung, kedudukan mung, ia tak ada pertikai, ia tak ada murih situ. Tapi ajaran hak aku suruh mung royak, mung pun royak, hak tu yang murih.
Tuhan sendiri pun royak gitu juga di dalam Al-Quranul Karim. Itu dah. Tuhan pun royak gitu juga. Itulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Muhammad ni panggil ismun maf'ul daripada hummidah. Daripada apa? Daripada hummidah. Hummidah ni orang panggil sirah mubalaghah, lebih daripada humidah saja biasa tu lagi. Hummidah Muhammad, isim maf'ul daripada hummidah. Mana bersangat terpuji nama dia tu. Maka di diri dia tu sifat terpuji, berbuat dia, fikir dia, budi pekerti dia, akhlak dia cukup habis. Cakap dia semua. Nabi kita tak biasa cakap dengan orang tak molek. Sehingga Zulkhuwaisirah ni heret kan subir dia luka tekak ni tak apa lagi. Tak gaduh nak marah. Tak apa lagi. Tu dia. Tangan dia tak sapa lagi. Umar ni fikir gigi. Tu nak ayat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sifat dia padailah dia jadi qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Padai jadi qudwah. Ya qudwah yang kena molek sungguh. Ya kena usaha. Bukan duk-duk gitu. Bukan lagu tu. Habis itu. Lalu Tuhan ni sebut kedak kata Muhammad ni nama Nabi kita. Sebut apa tak sebut? Tak gitu. Sebut. Sebut di mana? Sebut dalam surah Al-Fat. Sebut mana? Dalam suratul Ahzab. Tuhan kata mana? Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tak gitu? Tu. Apabila Tuhan nak sebut, Tuhan sebut dengan lafaz Muhammad. Tapi apabila Tuhan nak panggil dia, sekali pun tak ada Tuhan panggil dengan mujarrad nama dia. Tak ada. Hak lain Tuhan panggil nama belaka, kita pun duk dengar sokmo. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Panggil betul-betul lalu dah. Tapi apabila datang kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya ayuhan Nabi. Dia panggil. Maqam dia tinggi. Nabi kita ni maqam dia, pangkat dia tinggi. Walaupun tinggi begitu lalu pun, akidah ahli sunnati wal jamaah duduk di atas bantal salaf salih, ia ni adalah hamba Tuhan. Tinggi makam, ya tak ada nafi alal aini waras, tapi dia tak terjawaz daripada kata dia itu, tak lebih daripada kata dia hamba. Sebab itulah Nabi pun duk royak kata dia tu adalah hamba Tuhan. Tuhan sendiri pun menama Nabi Muhammad tu dengan hamba. Hamba Tuhan ni mulia nah. Hamba Tuhan ni mulia. Apa? Kira kata orang Tuhan. Orang dia. Jangan buat main tu. Orang tok meneh tu. Jangan buat main tu. Orang raja tu. Kita tak berani nak teng. Nah gitu. Jadi dok sengkau kata, tak padai dengan hamba ni. Tak padai hamba ni bukan biasa. Ni kelajak. Nampak dah tu? Tak boleh kita buat tiru perangai Yahudi Nasara. Orang Yahudi Nasara ni ia jadi melampau. Pada hak ke apa? Pada hak Nabi-Nabi dia, Rasul-Rasul dia. Kelajak. Tuhan larang dalam Quran. Larang orang Yahudi Nasara tak dengar. Tapi Tuhan royak takut larang. Tapi mengambil pakar. Tuhan kata, Ya ayyuhal apa nama? Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illa al-haq. Hei ahlal kitab, kena dua-dua. Yahudi pun kena, Nasara pun kena. Jangan duk jadi kelajak melampaui. Tu jangan kelajak melampaui. La taghlu fi dinikum, pada urusan agama. Wala taqulu 'alallahi illa al-haq. Jangan duk gi royak dalam urusan agama Tuhan ni malaikat benar-benar. Yahudi dengar tak? Tak pakar.
Nasara dengar tak? Tak, tak pakai. Kita orang Islam ni kena ambil pakai ajaran tu sebab sebut dalam Quran kita. Allah kata dia mau ketik kau ni dah menewasa kau ni. Tu cara uslub Quran. Ni orang duk royak kau ni nak uya khabar tak khabar lagi. Tu panggil kata tak jidik tu. Orang duk royak kau ni tak khabar lagi. Klik rumah tak khabar lagi. Seminggu gu dia cuek, "Hei, khabar lagi?" Tak khabar lagi. Ni berat benar. Nampak tu tak? Dalam Quran dia pasal tu. Terkadang dia royak betul-betul lalu dah. Terkadang dia royak orang lain tapi dia nak hak lain. Ada juga uslub lagu tu. Terang tak? Terang. Tak ada jadi lus. Tak ada jadi kesamaran berapa. Orang kalau cidik ni, dia reti. Dia royak. Tak apa, royak lah mana. Dia tahu. Tapi orang tak cidik, duduk dengan orang cidik pun tak cidik. Nampak tak? Ya bahasa dia kata. Ya duduk di atas kebolehan hak Tuhan nak bagi masing-masing. Habis itu. Kemudian, gapo pula? Nak kata. Nak kata lagu mana? Nak kata, dia kata wa anna Muhammadan abduhu. Abdun ni mana hamba? Hamba siapa? Hamba Allah lah. Tak ada hamba orang lain. Hamba hak lain lekeh. Kalau hamba Tuhan mulia. Dia duduk situ dia tak supa. Kalau hamba hak orang lekeh. Nah hirat mung kena gini. Orang jadi koli lah mana? Tak gitu? Tetapi kita nak jadi juga koli orang supaya nak ambilnya pengalaman. Tapi nak oyak kata, adakah mulia jadi koli? Nak mulia setara mana kita duk wah kata, dia duk situ mula-mula. Tapi jangan siapa ke aku, lah mana pun aku tak sahih. Tu gak sudah juga. Orang pesing orang tua kata patai kaki tangan kan duk situ. Kalau tua tu ada tak apa. Kenapa? Hak duk bimbangnya megah dengan benda hak benar. Tua tak ada. Tu gak. Duk naik gah sore dia. Tak gitu. Naik gah sore dia, tak ada pakai apa lagu tu. Tak leh kita lah tu. Kita kena tahu qadar juga. Kita kena tunduk dulu. Terkadang lagi jadi anak menatu mohore, kena tunduk dulu. Nak boleh sampai kan jadi hebat, jadi kamulia, kena tunggu masa juga. Kalau kita tak sabar, terutama duk dengan tok tua katik gak. Tok tua pesing kira belaka tu gak. Sakas sudu pun dia kira. Yang duk kira pasal tu. Kena sabar banyak. Nampak tu tak? Kena sabar banyak. Sebab itulah dalam dunia tu ya gitulah. Ya kena sabar belaka. Tak kira midai mengaji, midai nak pakai hidup, midai kerja, midai berapa nama pun. Kena sabar. Kalau nak sabar-sabar ni, ya kena reti. Kalau tak reti, nak lawan belaka. Sebab tu orang pasal nak lawan, pasal nak pakai rain belaka tu, dia tak cidik. Dia tak cidik. Hoha, bukan nak pakai tangan, nak pakai kaki, nak pakai lutut. Tak ada. Tak jidik. Sekadar tu nampak tu hebat lah tapi tak jidik. Nak pergi jauh tak boleh sebab otak dia kecil. Tak halu itu ya. Hamba Tuhan mulia. Sebab apa jadi mulia? Moga kata orang dia jaga sungguh. Pasal awak kan tubik mari puak ni pakak mari berapa kabilah nak bunuh dia. Nampak? Tubik jalan ngok-ngok depan orang. Tak nampak apa sekarang. Hak tu tak nampak sungguh tu. Nampak je dah? Hak tu tak nampak sungguh tu. Sebab apa? Sebab wahyu Tuhan dok kontrolkan dia. Sebab Tuhan jamin sifat dia ni, sifat orang nak wui Tuhan jaga ni, sifat ialah mana? Tahu tak? Tahu tak sifat dia? Nak wui Tuhan jaga ke seorang tadi itu nak wui selamat. Kamu dia nak jadi ada ketinggian dalam dunia ni dan di sisi Tuhan. Hebat di kacamata manusia, sifat kena dok lah mana. Sebab gapo Nabi jalan ngok tubik tu puak ni tak nampak apa sekarang. Apa Nabi buat gapo? Gapo khususiat Nabi buat? Gapo Rusia? Hak ni Rusia sungguh. Rusia tak lain tak bukan iaitu royak apa hak Tuhan suruh royak. Tuhan kata, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik.
Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka. Situ. Allah Ta'ala nak jaga. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala sendiri nak jaga. Ni orang dia. Bila nak dapat wallahu ya'simuka minan nas, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa hijab. Wa haning dapat ni. Apa nak dapat lagu mana? Ta'allamal ilma awwalan. Belajar dulu minallahi war rasul alaihi salatu wassalam melalui ulama ilmillah. Ulama mana? Ulama ilmillah. Ulama ilmillah ni sifat ialah mana? La yakhafuna laumata laim. Dia tak takut siapa nak kata lagu mana. Kata tak ada masalah. Dia tak takut kata tempat yang nak duduk tak ada. Tak takut kata batin dia tak berjalan. Tak takut kata puyuk nasi dia tak boleh nak makan. Air buyung dia tak boleh nak minum. Tak. Tak ada apa sekarang tu. Tu mana kata la yakhafuna laumata laim. Bukan mudah lah sikap tu kita sebut tak lidah mudah lah. Tapi kita nak jalan sungguh. Bukan dia tu. Bukan mudah tu. Jangan ada buat pesen dia senyum-senyum kita nak boleh buat. Tak. Bukan dia. Nah, hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kuzibu. Sehingga putus asa dah. Puak rasul-rasul putus asa juga. Seolah kata habis dah jalan. Wak semua dah. Qad kuzibu. Seolah kata, hak Tuhan ada ayat ni besar mari dalam hati. Bila lagi Tuhan nak? Mata nasrullah. Bila lagi Tuhan nak tolong? Siapa situ? Kikir gigi ya? Wak hijau agama ni siapa situ? Bukan mana kata bangun tidur ke dek ketung batu mari ngaji tu katuk kita keduk. Tak bukan lah tu. Sebab tu kita biasa tengok hak wak hijau sungguh di negara Arab ni, ya Allah. Boleh tengok sungguh orang yang wak hijau sungguh. Tahu sungguh sikap dia lagu mana. Hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kuzibu. Ada ja'ahum nasruna. Baru datang pertolongan Tuhan. Kena kacik gigi sungguh dalam masalah nak akak kebenaran ni. Bukan mudah. Bukan mudah. Payah. Bersikap kena pendirian kena tetap. Apa nama ilmu pengetahuan kena cerak. Barulah nak boleh akak muka ni. Kebenaran ni nak boleh akak. Kalau hak tu ada, insya-Allah nasrun min indillah, pertolongan daripada Allah Ta'ala akan turun mari. Apabila turun mari, ya seorang boleh, ya gibar belaka. Boleh nak pergi belaka, tunjuk apa jadi begitu. Sebab pertolongan Tuhan mari. Ni nak ayat kata kita sebagai orang Islam ni, orang ada Tuhan. Kekuatan kita, waman nasru illa min indillahil azizil hamid. Tidak ada jenis pertolongan malaikat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana awak lagu mana wi pertolongnya Tuhan buka pasti kena habis. Nak kena nak ilmu pengetahuan. Mengaji ambil daripada ulama ilmillah. Orang kata sebagaimana Tuhan nak, kata sebagaimana Rasul nak. Tu dia. Walaupun tepat hak nak kata tadi itu kita kena tengok cara, tengok udara, tengok suasana. Cara nak dakwah pula nak orang tadi itu boleh terima, ada pula Nabi ajar. Hati manusia ni ya bukan tokok kayu. Nak ambil kapak kita kepop gitu ya bukan. Bukanlah tu. Hati manusia nak boleh terbuka tadi itu duk disifat lah mana? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kerah doa, kasar doa, tak berjaya juga. Tu sifat dia. Pendirian tu tak ada. Tapi cara kita nak buat turun ilmu pengetahuan sebagaimana Nabi Nahjar ni, suku pula. Ada tu dah? Suku pula. Ni mana kata kita syarah serta kita tarbiyah ni. Bukan mana syarah kitab saja. Kalau nak syarah, ya rur-rur gitu sudah. Boleh ni belah halakah ke, habis licing kitab ni. Sudah ya. Tapi nak tarbiyah bela-bela. Supaya nak kita itu mengaji serta ada kesedaran, ada semangat, ada hemah yang tinggi.
Dan ada cara kita nak jalan lagu mana. Ya lagu tu. Ya tak jadi kalau kita tahu saja tak ada tarbiyah punah. Orang kita kalau ada ilmu pengetahuan tinggi langit pun tapi tak ada tarbiyah, dia tak tubik natijah ada akhlak. Apabila tak ada akhlak, seolah kata orang tak mengaji. Lebih baik orang tak mengaji. Kalau ya akhlak ada, lebih baik daripada hak tu. Sebab orang tak ada akhlak ni lebih bahaya. Kalau ya ada ilmu pula, dia guna ilmu tak kena pada tempat dia. Bahaya sebab orang milik benda je kan. Kalau ya tidak ada kesedaran, ya nak guna tak kena. Ya nak guna tak kena. Ya kena ada juga cara dia. Nampak tu tak? Habis itu. Jadi hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Tuhan itu Al-Mustafa yang pilih. Nanti kita tengok. Jadi setengah daripada perkara yang wajib kita mensyahadahkan dengannya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita itu kena pegang kata Nabi Muhammad tak adalah hamba bagi Tuhan. Apa boleh pegang lagu ni sebab Tuhan mensifatkan Nabi. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Qama Abdullah. Nabi semaya malam. Nabi Tuhan menamakan Abdullah. Hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu ayat daripada suratul Jin ayat 19. Ada ayat suratul Isra, pada ayat dia kata subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa ila akhir ayat. Tu hamba tu. Hamba maqam al-ubudiyah tu. Nampak tu tak? Ayat satu lagi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina ay ala Rasulina Muhammad alaihi salatu wassalam. Ala abdina di atas hamba aku. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ayat ni mensifatkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan memuji Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan sifat ubudiyah. Sifat kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang panggil ubudiyah khassah. Ubudiyah yang tertentu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Idhafah abdina ataupun Abdullah ataupun abdihi, orang panggil idhafatun tashrifiyah wa rif'ah, untuk nak memulia dan nak mengangkatkan darajat. Bukan makna kata Nabi kita ni salah satu daripada sifat tu bab idhafah nak mengaji juga. Kenapa tu dah? Ilmuhu, tu sifat dia. Adapun abduhu, ni hamba dia. Yang tukar bab idhafah belaka. Nampak tu tak? Sebab tu tiap-tiap istilah tadi tu ia ada cara kita kena faham. Jangan duk faham kata aku nak mengaji nahwu ialah buat apa? Kerana ni anak kecil. Anak kecil ibu kecil mana-mana aku ada anak kecil boleh buka belakang. Cuba terang tengok. Dah bukanlah tu. Tiap-tiap istilah yang ada anak kecil dia. Apa kita tengok dalam wakil ni kecil, anak kecil mutu dengan anak kecil umur. Hak lain-lain dah. Walaupun dinamakan anak kecil belaka, anak kecil memari ni hak lain pula. Anak kecil beng hak lain pula. Ya, banyak anak kecil ni. Nampak tak? Ayah kena tengok juga. Habis itu. Qauluhu, perkataan musannif kita al-Mustafa. Apa makna Mustafa? Terpilih. Bahasa Arab kata ana al-Mukhtaru. Al-Mustafa ni sama dengan al-Mukhtar. Apa makna al-Mukhtar? Makna hak terpilih. Nabi kita Al-Mustafa. Mustafa ni mana sifat lah bagi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Namanya maknanya Al-Mukhtar. Al-Mukhtar. Boleh ulama ya tafsir kata Al-Mukhtar pun boleh, Al-Istifa pun boleh. Istifa ni mana dengan ta satu. Al-Istifa mana pilih juga. Ataupun Al-Ikhtiyar. Pilih juga tengok. Makna bahasa Arab ni sebab tu waktu orang Quran bahasa ni ya banyak. Nah, al-Mukhtar pun kena pada Mustafa, al-Istifa pun jela, al-Ikhtiyar pun supo. Tengok. Lepas tu kita nak buat beza ya ada furuk pula. Ada perbezaan di antara kalimah dengan kalimah. Ya ada perbezaan dia pula. Bukan makna kata hak tulah belaka. Kalau kita alhamdu dengan as-sana'u, bahasa Jawi kita tak boleh nak pergi dah makna puji belaka dah. Tapi Arab kalau kita pergi bahas dengan daqiq, dengan halusi, makna lain-lain pula.
Ya ada bab dia hadap cara tu. Ada bab dia hadap cara. Nanti insya-Allah kita ngaji dalam bab lurah lah tu. Kalau kita panjang sini tak habis pula kitab. Tak habis pula. Faham dah situ nah. Tu perkataan kata wa inna Muhammadan abduhul mustafa. Kemudian wa nabiyyuhul mujtaba, dan nabinya, nabi bagi Allah lah subhanahu wa ta'ala al-mujtaba. Al-mujtaba mana yang Tuhan pilih nak buat turunkan wahyu kepadanya. Nabi Muhammad ni malaikat kan, jin kan manusia? Manusia. Ada dalil tak daripada Quran kata Nabi Muhammad ni manusia? Aywa ana basyarun. Kul innama ana basyarun mithlukum. Tapi yuha ilayya. Yalah tu. Kata olehmu ya Rasulullah, kata aku ni manusia sepertimu. Nak isbabkan kata Nabi ni jenis daripada al-insan. Jenis daripada al-insan. Hak yang Tuhan wak kira dalam arti kata Tuhan nak mendekati lah ni. Manusia, jin, malaikat. Tuan, tiga. Keluar tu baik malaikat satu sebab puak ni dia tak ada hawa nafsu. Puak ni. Puak ni tak deraka ke Tuhan walaupun seminit pun ni. Puak ni. Puak malaikat ni. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya wak gapo hak Tuhan suruh wak ya wak. Hak duk rokok ke rokok, sujud ke sujud. Bagaimana kita tahu. Tapi hak dua jenis ni. Dua jenis ni. Al-insan wal jin. Dua jenis ni ya ada akal. Lepas tu ya ada hawa. Kalau tak berhawa ni, ia tak boleh nak sepan. Salah kata ia tak boleh nak biaknya benih dia. Tu hetakkan hawa tadi itu, nak benih manusia tu boleh pergi. Ya malaikat ni ia tak ada di situ. Ia tak ada lelaki perempuan. Padahal mereka katalah mana malaikat tak ada lelaki perempuan boleh jadi. Nanti tanya tu esok. Nanti tanya tu esok lah mana. Tu royak tu bukan lelaki bukan perempuan. Sudah berimia tu kot tu. Tak biasa tengok. Nak biasa tengok lagu mana perkara yang gaib. Jadi buat sakit lah sini. Tak boleh kita kena bawa. Manusia gitu. Jin pun seperti tu. Jin pun seperti tu. Sebab itulah jin ni terkadang ia berzina juga. Alat jin ni. Terkadang berzina dengan manusia dan sebagainya. Ada cara dia. Alat jin suku pula. Ya wahai tengok aurat manusia, jin. Lepas tu cara nak katuk aurat manusia apabila kita buai pakai kena bismillah. Aja dah belaka dalam syariat kita hajar semua. Maka nak ayat kata jin dengan manusia ni ada hawa dia. Akal ada. Tapi ada hawa so lagi. Heran tu tak? Maka dua ni Tuhan jadikan dia, Tuhan tekek. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna tak jadikan jin dan manusia, malaikat supaya nak manusia dan jin itu semua Tuhan hal keadaan tunggal. Mana suruh ibadat pada Tuhan hal keadaan tunggal. Apabila ada suruh lagu ning, nak ayat kata di sana adalah orang mari tak kena dengan tujuan. Mari tak kena dengan tujuan. Tak tahu wairah hak baru berlaku. Afanallahu wa iyyakum. Tahu tak? Wairah ke apa? Hak baru learning. Apa? Fida. Hak kera ni. Azakumullah. Apa panggil fairusat qurud. Bahasa Arab. Kera, nisbah pada kera tu lah. Berlaku pada zaman kita pula. Ya banyak kara nah. Ya banyak kara. Kalaulah kita tak pandai duduk dalam dunia ni, nanti. Ya sebab timur gotu tu sebab tap on manusia tu, mana kata hati manusia tu panggil apa bahasa Melayu? Hati dah. Bukan lipa hati. Hati. Kalau jatung tu huacai. Hati manusia tu hak tap on tu nah. Ya ada muskil lah. Ya sebab adalah nak sebut sini pun masa tak gamuk juga. Ada sebab-sebab dia. Jadi membawa pada manusia tu jadi punah. Peri apa nama phum tan dia tu
apa nama orang panggil kata bahasa Melayu tu, jaga kekuatan dia tu, kalau penyakit masuk tu, dia pergi punuhkan muka tu, habis. Punuh. Pemtantan dia tak ada. Sebab adalah cara-cara dia tu. Sebab ni tak tahqiq sana ni. Tak ada al-ubudiyah. Tu. Kalau gitu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada manusia. Daripada apa? Daripada manusia, yuha ilayya. Yang diwahyukan kepada aku. Tu. Iaitu dia hamba serta dia tu nabi, serta dia itu diturunkan wahyu kepadanya. Turun pada wahyu kepadanya. Dalil hak saat ni apa boleh daripada surah apa saat ni? Surah Kahf. Ataupun dalil daripada surah An-Nisa boleh. Inna auhayna ilaika. Nampak tu tak? Sesungguhnya kami mewahyukan kepada engkau ya Rasulullah kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Seperti mana aku ni mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi selepas daripada Nabi Nuh. Boleh juga ayat tu. Surah An-Nisa ayat yang ke-163. Faham tu tak? Wa nabiyyuhul mujtaba. Wa nabiyyuhul mujtaba. Wa rasuluhul murtada. Dan rasuluhul murtada. Kalimah ijtiba' ni makna gana? Ya lebih kurang dekat ya. Dekat dengan istifa' mana pilih. Pilih untuk waktu wahyu di atasnya. Ada pun perkataan musannif di sini iaitu kata Imam At-Tahawi rahimahullah taala wa rasuluhul murtada, dan dia tu sebagai pesuruhan Tuhan yang diredai. Maka dia tu nabi serta jadi rasul. Al-murtada tadi itu mana Tuhan meredai. Apa makna Tuhan meredai? Meredai makna gana? Makna gana? Muhammad meredai. Usama. Tuhan redha, kita reti redha juga ni. Makna kata Tuhan tak murka lah, kita takrif dengan dhid. Makna kata Tuhan itu redai, meredha. Kalau kita kecek gini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mana kana? Mana Tuhan meredai dia dan mereka itu meredai terhadap Tuhan. Setengah-setengah ulama yang sebut radhiyallahu anhu wa ardahu. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Makna kata Allah Ta'ala meredai dia, maka manusia tadi tu terima molek keredaan hak Tuhan reda dia. Jadi sama-sama meredai setengah di atas setengah. Tu maknanya gitu. Bahaya tu. Sifat ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sifat kata wa rasuluhul murtadan. Dia sebut. Sebut di mana? Dalam surah Al-Jin ayat 27. Saya katakan illa man irtada min rasul la yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Tidak siapa apa boleh nak menzahir, makna nak mengetahuikan perkara yang gaib daripada ilmu Allah, malaikat daripada perkara daripada rasul-rasul yang Tuhan meredai. Daripada mana? Daripada rasul-rasul yang Tuhan meredai. Kalau gitu, orang royak kata Tuhan ni, nabi-nabi, rasul-rasul tahu perkara yang gaib. Dalam ayat suratul Jin, Tuhan kata rasul ni tahu perkara yang gaib. Sebab rasul ni Tuhan redai. Tiba-tiba dalam ayat lain Tuhan kata walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Kalau aku tahu perkara yang gaib, nescaya tak tipalah di atas aku ni perkara yang jadi kemudaratan. Nak campur guna di antara dua ayat. Hak nun reda, hak nun nabi raya kata aku tak tahu benda gaib. Hak ni Tuhan kata nabi rasul dia ada juga tahu perkara yang gaib. Bagaimana kita nak hipung di antara dua ayat ni? Karena zahir nampak kata tak boleh pergi tu. Zahir bagi otak kita lah, bukan zahir bagi Quran. Jangan kita doyak atas zahir bagi Quran berlawan sama sendiri. Itu orang tak ada adab dengan Tuhan. Orang mazhab salah tak kecek kata zahir Quran berlawan sama sendiri. Bahkan teruk lagi tunjuk di atas sesat dan kufur. Ni berat benar. Tak boleh kita kecek lagu tu. Ulama nak kata bazaidah dia tak kecek mazhab salah.
Ya tabali ta'kid li silah dia kata. Ya tak kecek bali ziyadah. Adak dengan Qur'an. Orang berhak salah beradak dengan Qur'an lebih banyak daripada hak lain. Nampak tu tak? Maka cara kita zahir bagi otak kita kata nampak tak boleh pergi dua ni. Pas nak capur lagu mana? Wajhut taufiq di antara dua. Cara kita nak hipung di antara dua ayat. Nak selesaikan muskilah yang ada dalam otak kita. Lah mana nak kata? Dalam apa nama? Hak tu kata walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair tadi itu hak tu makna zahir belakang daripada mata Nabi kita. Makna kan benda hak Nabi tak nampak tengok. Seperti peristiwa yang berlaku terhadap isteri dia Aisyah radhiyallahu anha. Orang mai tuduh daripada pihak Abdullah bin Ubay bin Salul tu. Nabi pun tunggu wahyu. Nak buat keputusan tak boleh. Adakah Aisyah ni sebagaimana orang katakan dia bersih sungguh? Pakai masa. Nabi nak pergi dia tak tahu juga kata nak berlaku lagu tu. Kalau tahu je tak pergi. Nampak tak tu? Tu makna kata benda yang Nabi kita tak tahu benda lagu tu. Ada pada dalam suratul jin ni la yuzharu ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul ni makna wahyu Tuhan. Makna wahyu. Wahyu Tuhan maksud benda gaib juga. Nabi boleh tak nak kata ayat Quran kalau Tuhan tak wahyu pada dia? Tak boleh. Sebab tu apabila ayat suratul Iqra turun tu lama Nabi duk pergi sokmo. Turun 5 ayat dia mula-mula. Lalu Nabi duk pergi tunggu di kaki bukit bila pula wahyu nak turun. Yang mari ni musyrikun kata, Tuhan mu tinggal lama dah, tahu tak pergi Muhammad. Mai kata ke Nabi. Kalaulah Nabi milik nak kata wahyu dengan sendiri, Nabi jawab selalu dengan situ. Nabi jawab selalu dengan situ, tak tahu apa. Itu dalil besar kata Nabi, dia bukan kata Quran tadi kita duk baca tu, bukan kalam Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tunggu mari sampai keduk sedih kelik goyak ke isteri dia Khadijah atau dia mau kata ke aku gini-gini. Dia kata tak apa. Orang tak reti duk kira gano. Tengok cara cakap tak ada nak apa duk tunggu apa situ duk gi apa. Tu kata tak ada apa. Tak boleh buat kerja besar main lagu tu. Nampak tu tak? Baju-baju pun tak gosok wi, nasi-nasi pun tak jedel wi. Tak boleh buat kerja besar lah tu. Cik habis rosak telefon ikut hak mana? Berat lagu tu, tak boleh buat gitu kita, tak boleh. Lalu duk tunggu lama. Tu waktu wadduha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka mana Tuhan tak ada tinggal kalimu ya Muhammad, dan Tuhan tak ada nak marah gapo kali kamu. Situ naik semangat semula. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia ambil berkat dengan ayat Quran kata apabila barang hilang baca wadduha wi banyak kata. Mudah-mudahan Tuhan kembalikan barang tu kelik semula. Setengah daripada ulama ya wa amal lagu tu. Nampak tu tak? Ambil berkat dengan ayat Quran. Ada jalan, tak ada gapo. Nampak tu tak? Kita tak potong terik manhaj kita ni. Kita tak potong terik. Kalau kita ngaji sungguh daripada tokoh ulama kita tahu. Tu kita tahu. Cuma kita tak ada nak buka mana benda-benda lagu tu malaikat kita jumpa khususiat tu lain lah. Takut juga nak royak tadi, takut jadi fitnah. Takut jadi apa? Jadi fitnah. Sebab setengah-setengah ni orang panggil kata hak mutanatti'un tu. Hak mutanatti' tu. Nampak tu tak? Hak kelajak tu ya kerja dia ia pasti nak menakak kerja dia panggil pukak 7 lapis. Kalau kena tudung dia pun ia sendiri pun lekat situ juga. Tapi dia pasti tu. Sebab tu kita kena beringat. Hadithun nas biqadri uqulihim. Kita kecek manusia tu pada dengan qadar dia. Jangan kelajak. Walaupun kita ilmu banyak, kita tahu banyak pada dia, kecek pada dengan dia. Tu cara kita nak cakap dah. Habis itu.
illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Suratul Jin ayat 27. Itulah makna kata rasul Allah Taala itu murtada. Apa makna murtada? Makna Tuhan itu meredai dia. Meredai dia. Habis itu. Habis itu. Baik. Adakah beza di antara ar-rasul dan nabi? Beza tak? Beza lah no? Nabi itu seorang dia, dia nabi. Nabi itu seorang dia, apa tu? Rasul itu sebar pada orang lain. Rasul sebar pada orang lain. Sama talah no? Tiap rasul tu mesti jadi nabi. Adapun nabi itu tiap nabi tak mesti jadi rasul. Betul. Anta? Tiap rasul tu tiap rasul tu jadi nabi. Bukan tiap nabi dia jadi rasul. Betul? Kalau tu lah. Ada tak? Baik, mari kita tengok. Ulama yang bahas kat sini. Kita nak ngaji. Belah hak kita royak tu kena dah. Cuma kita nak ngaji tambah. Ilmu nak cari tambah. Jangan kita duk pesan kata tahu sekadar tu. Nampak tu tak? Kita cari tambah. Ia kata, apakah beza di antara nabi dan rasul? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah firman kata, "Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin." Dan sesungguhnya Allah Taala melebihi nabi di atas tengah. Manalah mana? Ada nabi hak naik pangkat jadi rasul, ada hak nabi tak naik pangkat jadi rasul. Sekadar jadi nabi. Nampak tu tak? Kama ada di kalangan rasul tadi itu ada mufadalah belum? Tafadul, ada perlebihan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Rasul tadi itu ada lebih setengah di atas setengah pula. Ada gitu. Dua dah masalah kita boleh. Setengah jadi nabi saja sebagaimana kita kata. Setengah dak nabi serta akak pangkat jadi rasul. Dan di kalangan rasul ada tafadul, ada kelebihan tak sama pula. Ada kelebihan tak sama pula. Itu tak? Maka ulama yang kata hak masyhur, hak majoriti, hak masyhur. Mana kata hak orang pakat duk kenal belaka perbezaan di antara nabi dan rasul, iaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang dikena wahyukan kepadanya dengan satu syarat, tetapi tidak disuruh sesampaikan kepada orang. Hak ni takrif masyhur. Awamun nas pakat kena gini belaka. Maka kita tak sah punggah. Hak dia kena dah tak sah. Hidup situ. Selama mana dia kena molek tak sah duk punggah, tak sah bagi hak lain. Jangan duk pesing kata kena buat kita tak serupa dengan orang, barulah nampak kata kita ni aling sorang. Tak ada biar buat kira. Tak hak kena kita pakai ibqa. Kekal di atas hak tu. Dan rasul iaitu mereka yang dikena wahyu kepadanya dengan syarat dan suruh menyampai. Suruh apa? Suruh menyampai. Faham dah gitu? Suruh menyampai. Baik. Kemudian ada satu takrif di kalangan ulama yang buat beza di antara rasul dengan nabi. Hak tu hak masyhur. Faham lagu tu. Kena tak ada salah ke apa. Cuma ada lagi hak ulama beri, hang kita nak naik satu kelas pula. Ya bahasa dia lah kita ngaji kelas 2 tak serupa dengan kita ngaji kelas pertama. Tak gitu. Ya ada ilmu banyak sikit. Naik kelas 3 ya ada banyak sikit. Sampai ke kelas 10 banyak dah lah. Ya gitu ya. Setengah ulama dia kata gini, dia kata rasul dengan nabi sama-sama diperintah suruh menyampaikan hukum. Heran tu? Rasul dengan nabi sama-sama diperintah suruh sampaikan hukum. Wa amma untuk diri, kemudian suruh sampaikan kepada hukum dia tadi itu suruh sampai kepada manusia. Manusia hak mana? Manusia hak sekelilingi dia itulah. Sebab apa? Sebab ia kata rasul kerja dia suruh dengan baik, lari daripada perkara yang tak baik. Kalau dak dia tak hasil ngah. Suruh baik dengan lari benda tak baik. Tak gitu.
Nampak dah jalan juga ya alasan dia. Tetapi hak bezanya ya kata sama-sama suruh seru, sama-sama suruh dakwah, sama-sama suruh buat amal, tapi hak bezanya rasul ni difardu di atas dia apabila orang lawan suruh jihad. Ada apa nabi apabila orang lawan tak apa. Tak sah. Tu jawab beza. Ya buat beza. Hak tu makna kata umirtu an uqatilan nas. Jelas tu. Umirtu an uqatilan nas. Uqatil di situ bukan makna suruh bunuh manusia sebagaimana orang duk syarah kok gitu. Makna suruh kita mempertahankan agama kita. Tu suruh kita mempertahankan agama kita apabila ada kacau ada tak ada di atas agama. Ya gitu. Hadis tu kena syarah jadi molek tu. InsyaAllah kita akan membentangkan dalam Arba'in Nawawiyah lah pada tempat dia tu. Biiznillahi ta'ala. Kena faham molek. Faham tak molek selera. Kita sendiri pun faham tak kena. Guru kita sapa ilmu pula tak kena pula. Masyarakat pun tak kena pula. Tu jadi punah. Kita nak duduk dalam masyarakat payah. Ya masalah kita nak duduk dalam masyarakat payah ni buat apa tahu tak? Sebab faham salah. Silap faham terhadap ajaran. Payah lalu. Kalulah kena molek tak ada apa. Walaupun ada khilaf, tak ada masalah. Sebab khilaf ni tempat yang boleh kita kilah. Faham tak? Boleh kita tak kena jadi masalah. Tu kalau kita ada ilmu, ya boleh pergi situ. Faham tak gitu? Nampak lagi? Takut dia mau kata, ada lagi cara so lagi hak faham. Saat ni Nabi dengan Rasul sama-sama kena buat kerja. Tetapi Nabi sekadar apabila orang tak sik, tak apa. Orang lawan dia, pakai tak apa, tak payah. Tapi kalau Rasul tak pergi. Ya kok tu. Heran gitu. Habis situ. Ni kita royak dengan khulasah dah tu. Wa illa 4-5 nekping ulama syarah kita. Tu banyak lah. Tapi tak apalah kita ambil dengan secara seperatah lalu. Ni pun takut mengatuk dah ni pun. Habis itu. Kemudian mari kita tengok perkataan hak akhir. Ambil 5 minit lagi insya-Allah ta'ala. Dia kata wa innahu. Dan sesungguhnya Nabi kita alaihi salatu wassalam khatamul anbiya'i. Dan sesungguhnya Nabi kita alaihi salatu wassalam ialah penutup bagi segala nabi-nabi. Anbiya jamaknya an-nabi. Jamak daripada an-nabi. Tu. Maknanya lagu mana? Nabi kita ni adalah penutup. Penutup bagi segala-gala nabi. Tidak dah ada nabi lepas daripada dia alaihi salatu wassalam. Dalil ada tak? Ada. Hak bagi kita baca tadi. Surah apa? Suratul Ahzab ayat 40. Ni kita orang ngaji ni kena hafal sampai ke surah, hafal sampai ke rakam. Kena ingat. Kita orang muda ni, budak-budak ni, kena ingat dalam otak kita. Sebab tu saya tafdilkan mengajar orang hak boleh dah seni. Orang hak boleh dah ke? Yang mengaji sanawi dah gapo ya ada dah sikit daripada maklumat, hak biasa tu mudah. Mudah kita nak terbiahkan dia jadi dia ni orang alim pandai. Nampak tu tak? Orang jadi orang alim pandai. Maka kita ni pakat sokong lah. Sokong, kita pakat sokong. Kita tak boleh buat kerja dah, kita sokong. Jangan jadi kita ni tak boleh nak buat dah. Pakat sekat pula. Tak pasal. Kalau sekat dengan tangan, tu potong tangan. Kalau sekat dengan kaki, tu potong kaki. Kalau sekat dengan lidah, tu kerak lidah. Kalau sekat dengan pandangan, tu bakal api dengan kau. Pasal apa kita lagi sekat orang nak tolong jadi warasatul anbiya? Pasal apa? Nampak tu tak? Tak boleh. Kita jangan buat lagu tu. Bahaya tu main lagu tu bahaya benar. Tak boleh main lagu tu. Sebab masuk dalam sifat orang tak beriman. Sifat orang tak beriman, sifat ya alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja. Sekak jalannya Tuhan, kandak kepada agama Tuhan ni tak molek. Ni takut. Tak boleh buat lah tu. Kita tak pandai dah, sokong orang pandai. Kita tak boleh buat dah, sokong orang boleh buat. Ya gitu tak apa dah.
Jangan duk guna lidah kita pelik-pelik lagu tu. Nah, jangan duk buat cara mikir kita pelik-pelik. Tak boleh. Katalah mana? Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dengan molek berarti baik sini. Dah mana? Tidaklah didapati bahwasanya Nabi Muhammad tu tidaklah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ialah bapa salah seorang daripada kamu, akan tetapi dia itu adalah rasul serta dia itu khataman nabiyyin, penutup, penyudah bagi segala-gala nabi. Al-Qadianiyun, kena Qadiani tak? Kena tak Usamah Qadiani? Kena tak Muhammad Qadiani? Kena tak? Duk mana Qadiani? Duk di Pakistan. Ada qanat lah, ada chong dia dalam TV ni. Kalau kita buka TV ni, hak mata hak apa nama, hak dautiam luar ni, ataupun orang panggil kata kepala kamar hak luar tadi tu ya ada 24 je, dia duk mengajar ajaran dia. Ajaran daripada Ghulam Ahmad. Dia mengaku kata Nabi Muhammad ni nabi, tetapi bukan penutup bagi segala nabi-nabi. Bahawa baca lah ayat ni kepada dia. Ni, ayat ni hak kita dengar saat ni, Suratul Ahzab ayat 40 ni. Dia menakwi. Dia menakwi. Nakwi lah mana? Dia kata khatamah tu bukan satu makna. Tu jalan tu. Mujur ke kita tak pakai, jangan duk pakai dah. Juluh ni kat sudah. Sehingga nak mati tu, nak panggil mapuh pun gitu. Orang dah. Najis tubik kau mulut. Tak ada keadaan sehudah-hudah. Tapi dia mau katuk lah berita ni. Tubik ada belakang lah. Mengaku kata dia ni. Dia pergi takwih ni. Khatamah bermakna ke apa? Khatam dia pergi takwih dengan makna benda hak hias. Zinah dia kata. Bukan penutup penyudah. Dia kata tak ada ke dalam lurah, ada ke dalam kamu. Tu dia tak ada apa. Boleh dia banyak mana ke Pakistan. Orang putih hak dia dakwah ni bukan sikit, Qadiani ni banyak. Hingga masuk di dalam negeri Mesir, ulama putih zaman tu masa 1950 zaman tu. 1960 70 ulama pakat mengajar, pakat surah, pakat syarah, pakat royak, pakat petih. Tak apa, hingga. Kalau ulama pakat duk diam, tak apalah, Tuhan kandak nak buat gano, yang mari kemari lah. Tak ada apa, licin. Masalah menakwi ni, hak bahaya. Bahaya menakwi. Herat tu tak? Ya takwi gini, tak boleh lah. Ada dalam lurah? Ada. Tapi orang faham lah tu. Tak faham lah tu. Kalaulah kena sebagaimana dia kata, kalau kita nak hujah dengan akal mudah-mudah, Musailimatul Kazzab kena. Lebih aula daripada Ghulam Ahmad lagi ya. Sebab dia zaman Nuh. Nampak tu tak? Dia tengok Nabi ludah dalam telaga, air naik. Orang panggil Nabi kita, air tak ada ni ya Rasulullah. Nabi ludah air liur dia dalam telaga, air naik. Dia pergi ludah hati kering air. Nampak tak tu? Lepas tu, adalah orang ambil tabarruk dengan Nabi. Boleh ambil tabarruk dengan Nabi. Ambil berkat dengan Nabi, dengan rambut Nabi, dengan jasad Nabi, dengan gapo boleh. Tak ada gapo. Tapi hak sekarang ni kita tak yakin. Sebab tu kita tak ambil tu. Kita tak ada engkar tabarruk dengan Nabi. Tak. Kita berimej hak tu sebab akidah kita. Akidah sunni kita. Salah pergilah tu. Tapi kita tak yakin. Apabila tak yakin tu kita tak. Di sini amal nak pakai ihtiyati. Ihtiyat nak jaga dulu. Sebab apa? Sebab rambut pia. Duk bimbang takut rambut Habashi ya. Hak tu apa pasal? Rambut Abdullah Harari gak sudah. Tu sampai tu corona tak hilang tu. Ni hak takut ni. Lalu Nabi ada satu hari tu orang rambut tak ada. Ya tu ya Rasulullah hamba ni ke orang tina mau tak kenalah kamu rambut tak ada gini-gini. Awaklah mana buh bak tak jakat buh dia kata tak naik ya tu rambut.
Nabi pun tak ada pemain dekat sapuh tak apalah naik rambut. Alaihi salatu wassalam. Mari dia Musailamah ni sapuh utuh habis. Cabut. Cabut habis rambut. Nak buat kan? Nak ayat kata kalaulah khataman nabiyyin di sini ni kena sebagaimana takwil puak-puak Qadiani, kena puak Musailimah. Dia tak kena. Sebab itulah apa nama orang panggil kata tak boleh nak pakai sini. Sebab tu kena tengok waqi', tengok sejarah. Kalau apabila kita ada sejarah, insya-Allah kita selamat. Nampak tu tak? Itulah makna kata wa innahu khatamun anbiya'i. Dia tu adalah khatamul anbiya'i. Dan hak kita ngaji saat ni daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu kerana famin asma'ihi sallallahu alaihi wasallam al-aqibu. Al-aqib hak kita ngaji saat ni tu kan? Wa huwa allazi jaa ba'dal anbiya fala nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi dah lepas daripada tu. Kalau dia kata, kalau ayat Quran mai katakan wa khatamar ar-rasul al-mursalin masalan. Tak jadi Sebab tu dia bagi hak khusus di sini. Nampak tu tak? Dia bagi hak ni, dia bagi hak umum, maaf, dia bagi hak umum. Nabi ni umum, rasul tu khusus. Wari hak khusus umum, hak khusus habis. Tak boleh nak ada. Kalau dia kata penutup bagi segala rasul-rasul. Kita duk mengaji mai lama bukan siap-tiap nabi tu nak jadi rasul belaka. Ni ada lagi jalan nak keluar. Tapi di sini ayatul Quran muhkam dia datangkan dengan kalimah an-nabiyyin. Habis. Tak boleh katakan no. Mana penutup sudah sungguh. Balik Quran pun nyata, balik hadis Nabi pun nyata. Sebab itulah Nabi kata taraktu fikum ma tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Hadis itu sah lah di sisi ahli sunnati wal jamaah. Adapun di sisi sabaiyah dia kata tak sah. Hak tu tak apalah mazhab dia, firqah dia, hak sabaiyah. Faham kenal sabaiyah tak? Orang hak menetai sunnah hak besar sekali dua kumpul lah. Al-Quburiyun satu. Yang kedua as-sabaiyun. Dua tu hak besar, hak dalam dunia lah ni. Hak menetai sunnah hak besar-besar tak kira di negara mana-mana dua ni. Nampak tu tak? Supaya nama-nama ni nama naik lah. Nama naik. Tak apalah. Ya orang kita kalau kita lepas je gitu. Apabila kita lepas je gitu. Tak ada gapo insya-Allah. Sabtu masa nanti kita beri penjelasan biiznillahi taala. Semua tu kita tengok belakang dah cuma malah nak kecek kata dia mau duk kecek belaka dah malah. Nampak tu tak? Hujah sangat laba belaka tak ada apa ada urusan, tak ada alasan apa pun. Tak apalah kita berhenti malam ni sekadar ni dah dulu. Insya-Allah kita akan masuk wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dan menetapkan kita atas pahaman yang betul ini sehingga kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.